Islam terus meriang melalui pembukaan sebuah lagi pasaran ikhwan di Seri Manjung. Remaja pemilik Ummah Pulau Tioman terus mengeratkan ukhuwah sesama masyarakat. Berita sepenuhnya seketika nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Tamliha Abu Bakar dan saya Umar Abdul Aziz di dalam Ikhwan News. Berita sepenuhnya. GISB Holdings terus mendapat perhatian dari masyarakat apabila menjadi sebuah syarikat yang membawa sistem cara hidup Islam di dalam kehidupan. Atas dasar itulah GISB Holding Tioman juga berusaha menjalinkan hubungan silaturahim bersama pelbagai peringkat masyarakat di sini sebagaimana yang disarankan oleh Yang Berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali selaku pengerusi eksekutif GISB Holdings. Ikuti laporan berikut. GISB Holding yang lebih dikenali oleh masyarakat sekitar sebagai Refakat suatu ketika dahulu pernah menjadi buah mula masyarakat atas usaha yang dilakukan sendiri oleh Yang Berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali seperti menganjurkan majlis kenduri, berniaga produk makanan Muslim, membuka kelas pengajian Al-Quran dan menghasilkan pelbagai jenis sayuran untuk keperluan masyarakat Tioman hingga dapat dipasarkan di sekitar Kuala Lumpur. Setelah Yang Berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali meninggalkan Pulau Tioman bagi meneruskan tugasan di tempat lain, keadaan di Tioman semakin terbiar hingga akhirnya keberadaan GISB Holding di Pulau Tioman luput dari ingatan masyarakat Tioman. Setelah hampir 16 tahun berlalu, GISB Holding kembali bertapak di Pulau Tioman. Dengan membeli sebidang tanah berkeluasan 3 ekar, GISB Holding terus mengatur langkah dalam mempromosikan Islam yang indah kepada masyarakat atas keberkatan Rasulullah SAW sehingga kini keberadaan GISB Holding di Pulau Tioman mula mendapat perhatian dan semakin diterima baik oleh pelbagai lapisan masyarakat. Menyingkap kisah awal sebelum bermulanya kemeriahan ini, berbagai cabaran yang terpaksa dilalui oleh staf GISB Holdings di sini, khususnya dalam memenangi hati masyarakat setempat yang rata-ratanya tidak mengendahkan kehadiran GISB Holdings di sini. Malah ramai yang menunjukkan riak wajah tidak menyenangi akan keberadaan GISB Holdings di Pulau Tioman. Atas panduan Yang Berbahagia Tuan Nasiruddin agar diusahakan juga perhubungan ini, kumpulan pertama remaja pemilik Ummah yang diketuai oleh Yang Berbahagia Tuan Kudamah telah dihantar ke Pulau Tioman bagi merealisasikan hasrat tersebut. Pelbagai aktiviti kemasyarakatan dilakukan antaranya dengan mengadakan sambutan awal Muharram, program gotong royong di surau, kenduri sambutan 10 Muharram dan aktiviti mengimarahkan surau Kampung Air Batang pada setiap waktu solat. Di samping itu juga turut diadakan aktiviti ziarah silaturahim. Antara yang sempat diziarahi adalah Encik Zulkarnaini selaku Tok 4 bagi Kampung Air Batang dan Kampung Tekip, Pak Busu selaku pengurusi Peladang, Haji Zamri selaku pengurusi Jabatan Kuasa Kemajuan Kampung Air Batang, merangkap Imam Surau Kampung Air Batang dan beberapa kenalan lama di sini. Selain itu turut diziarahi adalah jabatan-jabatan kerajaan di Pulau Tioman, antaranya Jabatan Pembangunan Tioman dan Jabatan Laut. Atas keberkatan Rasulullah SAW, GISB Holding kini semakin dikenali dan disegani oleh pelbagai lapisan masyarakat di sini. Kini setiap ahli GISB Holdings yang berpakaian rasmi remaja pemilik Ummah mula menjadi perhatian penduduk setempat hingga ada yang berjumpa mereka semata-mata untuk menawarkan tanah mereka yang hendak dijual kerana mereka sangat meyakini akan kemampuan GISB Holdings mengendalikannya. Pada tanggal 4 September yang lalu, GISB Holding Tioman telah dijemput ke majlis makan malam bersama Yang Berhormat Datuk Seri Hassan bin Arifin selaku Ahli Dewan Undangan Negeri Rompin dalam rangka lawatan kerjanya ke Pulau Tioman. Majlis tersebut berlangsung di Restoran Nazri 1 yang terletak di Kampung Air Batang. Atas panduan Yang Berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali, seramai 16 orang remaja pemilik Ummah yang diketuai oleh Yang Berbahagia Tuan Kudamah telah hadir ke majlis tersebut. Dalam majlis tersebut, pihak GISB Holding melalui RPO telah berpeluang menghiburkan tetamu yang hadir dengan beberapa buah alunan nasyid ketika berlangsungnya majlis makan malam. Majlis turut diselangi dengan ucapan Yang Berhormat Datuk Seri Hassan serta sesi soal jawab bersama tetamu yang hadir. Dalam ucapannya, Yang Berhormat Datuk Seri Hassan telah mengatakan bahawa beliau sangat mengenali syarikat GISB Holdings, terutama Ketua Pegawai Eksekutif GISB Holdings Yang Hormat Datuk Lokman Hakim Fortan. Beliau sangat berbesar hati dengan kehadiran wakil GISB Holding di majlis tersebut setelah dipromosikan oleh Encik Zulkarnaini yang merupakan Tok 4 Kampung Tekip dan Kampung Air Batang.
Dalam pada itu, para RPU telah mengambil kesempatan berkenalan dengan para tetamu yang hadir yang rata-ratanya merupakan penduduk asal Kampung Air Batang. Majlis diakhiri dengan sesi bergambar dan pemberian cenderahati keesokan harinya di Pekan Tekim. Yang Berhormat Datuk Seri Hassan sempat merespon terhadap produk ikhwan yang diterima dan mengucapkan terima kasih kepada wakil GISB Holdings. Moga konsep cara hidup Islam yang diperjuangkan terus dimenangkan di seluruh dunia, khususnya di bumi Tioman. Kalau ada benda-benda yang nak bangkit, bolehlah bangkit. Dan kepada ikhwan ni, grup ikhwan global, you know? Siapa CEO dia, Datuk Lokman ya? Datuk Lokman. Jadi kita ucapkan selamat datang dan kita harap dapat membangunkan industri penerbangan bersama. Atas panduan dari Pengerusi Eksekutif GISB Holdings yang berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali, sebuah lagi pusat latihan remaja pembela ummah diwujudkan di Lembah Berkat 2, Selangor Fruit Valley, Kuala Selangor. Yang berbahagia Tuan Adib Atamimi selaku Ketua Remaja Pembela Ummah GISB Holdings telah menyusun seramai 15 orang RPU dan 9 orang remaja yang merupakan staf di sini di bawah pantauan Encik Wahab selaku pengurus kawasan Lembah Berkat 2. Pusat latihan ini diwujudkan untuk membentuk dan memperkemaskan lagi disiplin ibadah, disiplin akhlak dan diperbaiki komitmen dalam menjadi sebaik-baik manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Di samping bekerja, mereka juga turut diajar untuk mengikut disiplin ibadah dan diberikan kefahaman tujuan bekerja adalah untuk memberikan sebanyaknya hikmat kepada sesama manusia. Alhamdulillah, pekerja warga asing seramai 8 orang turut solat berjemaah bersama di sini. Kawan-kawan semua, insya-Allah atas panduan daripada Yang Berbahagia Tuan Adib, kedua-dua biji kolam yang berada di hadapan sana dan dia berada di belakang saya ini sepanjang 1 kilometer, kita akan usahakan satu tempat sukan perairan seperti kayak, bot dan saya difahamkan di sini juga kita mempunyai dua biji enjin dan kita akan usahakan sebiji bot dan kita akan jadikan sukan untuk para pelatih yang berada di sini, insya-Allah. Moga setiap apa yang dihasratkan oleh para pimpinan GISB Holdings dapat dilaksanakan, terutamanya dalam menjadikan sistem cara hidup Islam yang telah dipraktikan di beberapa pusat latihan yang lain untuk ditiru dan turut disistemkan di sini. Bagi memenuhi tuntutan fardu kifayah juga sebagai usaha melengkapkan keperluan asas masyarakat, Pasaraya Ikhwan kini telah membuka satu lagi cawangannya di Seri Manjung yang dahulunya dikenali sebagai Rapid Mall. Keperluan masyarakat terhadap produk keluaran Muslim sangat tinggi. Sesoalan itu, sebuah pasaraya ikhwan terbaru milik GISB Holdings akan dibuka di Seri Manjung, Perak, menggantikan pasaraya milik Rapid Synergy Sendirian Berhad yang baru saja menamatkan operasinya pada awal bulan Jun lalu. Berkonsepkan seperti pusat membeli belah yang lain, para pengunjung pasaraya ikhwan akan merasai pengalaman berbeza berbanding sebelum ini yang mana pasaraya tersebut akan diubah suai mengikut hasrat Yang Berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali selaku Pengerusi Eksekutif GISB Holdings, di mana di dalamnya akan dibina premis-premis perniagaan milik GISB Holdings seperti Medan Selera Ikhwan, GH Corner, Galeri Ikhwan, Serba Nikah Ikhwan dan lain-lain. Selain itu, akan dibina sebuah surau yang bukan sahaja lengkap dengan ruang solat yang luas dan selesa bersama kemudahan tempat berwuduk, malah akan ditadbir dan diselenggarakan berkonsep patuh syariah. Pada masa ini, proses membaik pulih setiap bahagian kelengkapan pasaraya dan kerja-kerja naik taraf sedang dijalankan oleh kontraktor GISB Holdings dengan dibantu oleh Pasukan Remaja Pembela Ummah RPU yang diwujudkan oleh Yang Berbahagia Tuan Adib Atamimi selaku Ketua RPU. Alhamdulillah, dengan bantuan dan kerjasama yang diberikan oleh kumpulan RPU ini dapat mempercepatkan lagi proses persiapan pasaraya tersebut. Antara aspek dan perkara yang dilihat ialah susun atur pasaraya, penyambungan elektrik, sistem penyaman udara, sistem pemadam api, sistem pemprosesan data, kamera litar tertutup, kelengkapan-kelengkapan pasaraya seperti rak, gondola, peti sejuk dan lain-lain. Kerja-kerja yang dilakukan secara gotong royong di sini sedikit sebanyak dapat menambah ilmu kemahiran baru dan pengalaman berharga buat pasukan RPU ini sebagai latihan untuk terus berbakti kepada masyarakat di masa akan datang. Pasaraya berkeluasan lebih 36,000 kaki persegi ini merupakan pasaraya besar yang ketiga milik GISB Holdings yang dijangka akan dibuka pada 1 Oktober 2020. Ini adalah kesinambungan dari pembukaan pasaraya ikhwan kedua GISB Holdings di Kulim, Kedah pada Ogos yang lalu. Satu perkembangan yang luar biasa di waktu suasana COVID melanda seluruh dunia
GISB Holding mengorak langkah menambah rangkaian cawangan pasaran berkapasiti besar di samping rangkaian Ikhwan Mart, restoran dan pelbagai premis perniagaan yang sudah sedia ada di seluruh Malaysia dan di 15 buah negara lainnya. Selain keperluan asas seperti beras, minyak, gula dan lain-lain, pasaraya itu juga diharapkan menjadi pusat pengumpulan dan jualan bagi produk halal keluaran industri kecil dan sederhana IKS oleh para pengusaha Muslim tempatan. Pasaraya tersebut akan turut memberi tumpuan kepada jualan barangan basah seperti daging, ayam, ikan, produk hasilan laut, sayur-sayuran dan buah-buahan tempatan yang akan dipastikan kebersihan, kesegaran dan berkualiti dengan harga berpatutan. Produk keluaran GISB Holding dijangka dapat dipasarkan sebanyak-banyaknya di sini sesuai dengan permintaan masyarakat terhadap produk keluaran GISB Holdings. Semoga GISB Holding terus berperanan menyelesaikan keperluan masyarakat demi membuktikan Islam itu selamat lagi menyelamatkan. Pada 14 September 2020, restoran Ikhwan Kota Baru telah dipilih oleh siaran TV berbayar Astrom untuk membuat rakaman sebuah travelog yang berjudul Kak Kek ke Kelantan Siri 1 Episod 2 yang menceritakan keunikan makanan yang ada di sesuatu tempat. Untuk episod mereka pada kali ini ialah tentang makanan nasi air yang terkenal di Kelantan. Rakaman dilakukan bermula dari depan hingga ke dapur dan melihat cara-cara masakan lauk nasi air dan penyediaan makanan. Alhamdulillah mereka berpuas hati dan berterima kasih atas kerjasama dari pihak GISB Holdings. Menjadi hasrat Yang Hormat Datuk Lokman Hakim Fuatan untuk menaikkan imej Islam melalui sistem pendidikan di dalam GISB Holdings bagi memastikan setiap anak-anak yang dididik melalui acuan pendidikan yang tepat akan melahirkan manusia contoh sebagai aset kepada agama, bangsa dan negara. Lantaran itu, sebagaimana dihasratkan oleh para pimpinan, beberapa usaha telah dijalankan, antaranya operasi penerapan jalan di sepanjang laluan masuk Sekolah Menengah Islam Zadut Taqwa 2 Puchong. Panduan demi panduan diberikan terutamanya oleh Yang Hormat Datuk Lokman Hakim Fuatan. Untuk itu, pada 4 September yang lalu, kerja-kerja menurap jalan di lokasi Bandar Ikhwan Limpahan Kasih telah pun dimulakan. Operasi ini mengambil jangka masa hampir sehari untuk disiapkan, iaitu dari waktu pagi hingga sebelah petangnya. Ia menelan kos belanja sebanyak RM17,450. Alhamdulillah, atas izin Allah, maka didatangkan seorang kenalan yang secara sukarela menyumbang untuk membantu usaha baik pulih jalan tersebut. Semoga dengan ini Islam dilihat indah, berjiwa dan membahagiakan. Yang berbahagia, Tuan Nik Hazani Nik Muhammad, salah seorang daripada ahli lembaga penasihat GISB Holdings, telah membuat satu ekspedisi ke beberapa cawangan di negeri Pahang bagi mendekati para staf di kawasan tersebut. Pada 17 Ogos 2020, Pusat Perniagaan Ikhwan Temerloh telah menerima kunjungan yang berbahagia Tuan Nik Hazani selaku pengarah GISB Holdings Pahang. Diiringi yang berbahagia Tuan Nik Fateh dan yang berbahagia Puan Anis Hamaurat bersama peserta ekspedisi. Seramai 52 orang peserta menaiki 7 buah kenderaan telah bergerak dari Kuantan dan singgah makan tengah hari di Pusat Perniagaan Ikhwan Temerloh sebelum menyambung perjalanan ke daerah Kuala Lipis. Mereka disambut dengan diraikan DJH Corner yang hampir siap diubah suai. Beberapa teguran dan panduan daripada yang berbahagia, Tuan Nik Hazani antaranya perlu segerakan tempahan kerusi julus, memasang lapisan tinted pada cermin dan menambah lampu-lampu downlight agar suasana JH Corner nampak lebih ceria. Beliau mengingatkan kepada semua staf untuk menjaga soal syariat agar tidak mendatangkan perkara maksiat. Seterusnya, pada 5 September 2020, yang berbahagia Tuan Nik Hazani membawa rombongan peserta ekspedisi seramai 43 orang menuju ke Kuala Lipis. Sepanjang perjalanan, pelbagai teguran yang diberikan oleh yang berbahagia Tuan Nik Hazani kepada staf GISB Holdings. Antaranya menambah baik premis kafe, mencari premis baru untuk Ikhwan Mart, mengemaskini nursery bagi keselesaan anak-anak staf dari sudut kebersihan serta keceriaan dan menyewa sebuah rumah tamu zon yang lebih berwibawa. Dan yang lebih utama, mengusahakan hati yang sentiasa terhubung dengan Allah. Begitulah kasih sayang pemimpin dalam memastikan seluruh staf yang bernaung di bawahnya mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. 17 September baru-baru ini, GISB Holdings Thailand telah dijemput oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya untuk bersama di dalam majlis seminar memelihara warisan budaya Islam di Dewan Muzium Negara Thailand, Bangkok.
Yang berbahagia Tuan Muhammad Adam telah hadir di majlis ini, yang mana antara jemputan yang turut hadir ialah Pejabat Pusat Islam Thailand dan beberapa wakil jabatan kerajaan. GISB Holding Thailand merupakan satu-satunya NGO yang hadir di majlis ini dan dipilih sendiri oleh Kementerian Seni Budaya Thailand untuk bekerjasama dengan mereka di dalam menjayakan projek ini. Majlis dirasmikan oleh Pengarah Pejabat Perdana Menteri di Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Thailand dan membincangkan perihal memelihara seni budaya Islam dan juga Al-Quran lama di Thailand. Kerajaan Thailand sangat mengambil berat tentang seni budaya Islam dengan memberi dana untuk membangunkan sebuah muzium sejarah Islam dan Al-Quran lama untuk dipelihara yang akan dibina di selatan Thailand, iaitu di wilayah Narathiwat. Ini membuktikan Islam di Thailand semakin diambil perhatian dan diambil berat. Semoga teruslah Islam berkembang mekar di seluruh dunia dan di bumi Thailand khususnya. Kuda adalah salah satu haiwan tunggangan Rasulullah SAW. Baru-baru ini ladang berkah Datuk Ibu Sydney Australia sekali lagi meriah dengan menerima kelahiran seekor anak kuda jantan. Kelahiran tersebut berlaku pada 15 September di sebelah pagi. Anak kuda itu disambut oleh tim Ikhwan Equestrian dimulakan dengan membersihkan tempat ibu dan anak kuda tersebut bagi memastikan keselamatan dan keselesaan anak kuda yang baru lahir. Seterusnya membantu anak kuda itu mula menyusu dengan baik. Anak kuda jantan ini merupakan kelahiran ketiga dari ibunya Sarah dan ayahnya Johari, yang mana kedua-duanya adalah dari jenis baka Arab asli. Atas panduan yang berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin, ibu kuda ini perlu diberikan makanan tambahan seperti pellet dan leucin high untuk memastikan ibu kuda kembali bertenaga. Anak kuda ini telah pun diberi nama Abu Barik. Semua yang berlaku adalah atas kasih sayang Allah. Apabila kita membesarkan sunnah Rasulullah, maka mudah-mudahan akan terhubunglah hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk berita selanjutnya, kita beralih ke bilik berita Indonesia. Assalamualaikum, bersama saya Muhammad Fidauddin dalam Ikhwan News Indonesia. Setiap hari, Tuhan menyediakan berbagai makanan termasuk nasi di hadapan kita. Tetapi sejauh mana kita bersyukur dan malu kepadanya? Mari kita ikuti laporan panen raya padi di Zon Jawa 1 dengan harapan kita semakin tersungkur pada Tuhan atas apa yang telah Tuhan beri. Sawah GISB yang terletak di Tanjung Sari, Cariu, berjarak 68 km dari Sentul, adalah lahan sawah pertama GISB yang ditanami dan telah dipanen pertama kali oleh Yang Berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah pada tanggal 13 Mei 2020. Musim pertama penanaman padi adalah sesi pembelajaran di mana setiap langkah yang dibuat, segala panduan Yang Berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah dan apapun kejadian yang berlaku ketika penanaman dan panen padi musim pertama dicatat dan dikaji untuk musim kedua dan seterusnya. Alhamdulillah dengan panduan yang berterusan dari Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin selaku Pengarah Zon Jawa 1, di musim kedua, tim sawah GISB sudah dapat menjalankan kegiatan pertanian padi dengan lebih baik lagi, seperti bagaimana menghadapi hama, serta apakah jenis benih yang lebih baik dan tahan terhadap hama. Pada umumnya masa dari penanaman padi hingga panen memakan masa 115 hingga 120 hari. Maha besar Tuhan di musim kedua sawah GISB ini hanya mengambil masa 88 hari untuk dapat dipanen. Walaupun ada serangan hama, namun pada musim kedua ini dilakukan langkah-langkah pembasmian yang lebih efektif sehingga bagian yang terkena hama tidak sebanyak musim pertama. Panen dilaksanakan secara bergotong royong selama 5 hari. Yang Berbahagia Puan Datu Ibu Gina Puspita Nasiran dan KSUZ Jawa 1, 2, 3, Datuk Tuan Umar, mewakili Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin telah turun ke sawah untuk merasmikan kegiatan panen raya padi pada tanggal 5 September 2020. Turut hadir Pak David dan Ibu Karen, jiran Yang Berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah yang turut sama ingin melihat langsung sawah GISB. Total panen pada musim kali ini adalah 15,2 tan untuk 3 hektar sawah. Panen dilaksanakan secara manual dengan niat membantu masyarakat yang membutuhkan pekerjaan di tengah susahnya ekonomi dampak dari wabak COVID-19. Ia juga menjadi proses pembelajaran bagi wakil-wakil GISB Indonesia yang sedang berkursus di bidang pertanian. Atas keberkatan pimpinan dan kesungguhan Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin, panen sawah GISB ini mempunyai hasil yang paling tinggi dibanding sawah-sawah sekitarnya, sehingga hal ini membuatkan masyarakat petani
petani sekitar tertarik. Di antaranya mereka meminta jenis benih yang GISB gunakan serta ingin mengetahui bagaimana GISB melaksanakan kegiatan penanaman padi. Alhamdulillah, gabah yang sudah dipanen terus diproses dan kini beras hasil panen musim kedua sudah mulai dijual kepada masyarakat. Semoga Allah memudahkan kami untuk terus meningkatkan khidmat ke tengah masyarakat. Tetamu yang datang membawa rahmat dan perginya menghapuskan dosa. GISB di Sentul terus meriah dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Di antaranya adalah Pak Anas, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor, yang sebelumnya menyampaikan hasratnya untuk jumpa GISB untuk mengajak bekerja sama. Setelah melihat profil GISB dan bertemu langsung dengan yang berbahagia, Puan Datu Ibu Gina Puspita Nasiran, beliau merasa sangat terkesan dan mendapat sentuhan yang mendalam dan sangat ingin belajar dan bekerja sama dengan GISB. Pada tanggal 30 Agustus 2020, atas keinginan untuk mempromosikan GISB, Pak David telah membawa rekan-rekan dari salah satu komunitas pengguna NZ Pro yang terdiri dari pilot dan mantan pilot ke Taman Makmur Muara, Bogor. Kedatangan mereka untuk belajar tentang peternakan dan perladangan yang GISB bangunkan, di mana di era COVID ini, itulah kegiatan yang mulai mereka minati. Tetamu lainnya adalah Profesor Jaja Ahmad Jayus, SHMH, sebagai Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, yang di antara tugasnya adalah mengangkat Hakim Agung dan mengawasi atau memberhentikan Hakim-Hakim Agung di negara Indonesia. Kedatangan beliau beberapa kali ke GISB Sentul, selain untuk melihat premis-premis GISB, beliau juga berobat ke rumah sehat Ikhwan. Ya, pelayanan di sini cukup ramah. Mudah-mudahan keramahan itu juga membawa dorongan moral, psikologis, proses pengobatan saya menjadi lebih baik dan lebih cepat daripada yang ditargetkan. Mudah-mudahan pengobatan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat luas dan masyarakat luas bisa memanfaatkan ini pengobatan betul-betul Islami. Pada tanggal 2 September 2020, GISB Sentul dikunjungi tetamu dari TV One, sebuah stasiun televisi swasta yang cukup besar di Indonesia. Rombongan seramai 4 orang terdiri dari Pak Agung Izul Haq, yang merupakan eksekutif produser acara religi di TV One, juga presenter terkenal, Pak Robi, produser acara Damai Indonesiaku, dan 2 orang kru. Setelah melihat tayangan dan mendengar penjelasan tentang GISB, Pak Agung dan semua tim TV One sangat terkesan. Pak Agung menyampaikan bahawa apa yang dibangunkan oleh GISB padanya ini sesuatu yang baru dia temui, sangat luar biasa bagaimana Al-Quran dan hadis diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Pak Agung sampaikan apa yang dibangunkan oleh GISB dalam berbagai bidang sangat perlu untuk dipromosikan pada masyarakat luas, untuk masyarakat dapat menjadikannya sebagai contoh. Pak Agung sangat mengharapkan dapat bekerja sama dengan GISB untuk membuat program di TV One. Dalam waktu dekat, mereka akan datang lagi untuk membincangkan konsep acara yang tujuannya untuk mempromosikan GISB di Indonesia. Menurut beliau, semua yang ada dalam GISB dapat dijadikan tema yang akan sangat mendidik dan sangat memberi manfaat pada masyarakat. Di mana kita bisa bergerak bersama, ya kan? Kalau kita lihat kan memang ini satu movement yang sangat luar biasa dan outputnya juga sudah nyata di situ kan. Yang saya tertarik tadi, dari kecil, anak kecil ini disadarkan kelak dia akan hidup mandiri tetapi dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Ini adalah gerakan yang semuanya disadarkan kepada Allah. Mau jualan ingat Allah, ya kan, mau tadi sekolah ingat Allah. Jadi ini bagi saya it's amazing. Nah, itu juga menjadi program menjadi semangat kita bersama untuk membangun Indonesia memang seperti itu. Alhamdulillah atas berkat dan rahmat Allah juga atas keberkatan Rasulullah. Pada tanggal 9 September 2020 berlakunya keputusan sidang tanah milik GISBH di Pekanbaru, di mana terletaknya Bandar Wadi Ukhuwah. Keputusan mahkamah memberikan kemenangan pada pihak GISB Holding. Proses untuk menyelesaikan urusan tanah GISB ini telah memakan masa 3 tahun, di mana tahun ini adalah tahun terakhir persidangan yang dimulai pada Februari 2020. Atas kesungguhan yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kembali tanah milik GISB Holding. Setelah keputusan mahkamah keluar, yang berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yasin memberi panduan untuk dibuat kenduri di seluruh Indonesia, terutamanya di zon Sumatera 1, yaitu di Pekanbaru dan Padang. Pada malam acara berlangsung telah hadir Pak RT, RW dan juga para saksi yang turut membantu selama sidang berlangsung. Di antaranya adalah Bapak Yani Sinaga,
yang secara langsung menyaksikan proses pembelian tanah Wadi Ukhuwah oleh almarhum Ustaz Asy'ari dan telah berjumpa 3 kali dengan Ustaz Asy'ari Muhammad dalam proses pembelian tanah di Pekanbaru. Ya, alhamdulillah acara malam ini berjalan dengan lancar, sukses, berkat ridha dari Allah, karena semua ini adalah keberkahan dari Allah. Patut kita syukuri dalam acara kenduri syukuran atas kemenangan dari Yayasan Al-Ansor atau juga Global Ikhwan. Harapan saya dengan selesainya persidangan ini, kemenangan dah di tangan Global Ikhwan, mari sama-sama kita bekerja sama dalam arti katanya menegakkan nama Allah ini, karena dengan sama-sama, dengan bahu-membahu, berat sama dijinjing, ringan sama dipikul, semua itu akan teratasi. Begitu juga dalam persidangan ini memang semuanya berat, karena kita sama-sama kita berniat ingin menegakkan agama Allah ini, Allah akan mengabulkan permintaan kita. Sekian dari kami, dilanjutkan bersama rekan kami di studio Turki Eropah, Balkan, Khurasan, Timur Tengah dan Rusia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Kumarul Hakim bin Muhammad Nizam bersama rakan setugas saya. Saya Muhammad Abu Huzaifah bin Ahmad Johari melaporkan dari Bilik Berita Turki Eropah, Balkan, Khurasan, Timur Tengah dan Rusia. Alhamdulillah atas rahmat dan kasih sayang Allah, pada tanggal 1 Julai 2020 yang lalu, restoran GH Corner Cairo kini dapat kembali beroperasi seperti biasa. Sejak pandemik COVID-19, ia hanya dapat menyediakan khidmat tempahan, bawa pulang dan juga khidmat pesanan penghantaran kepada para pelanggan sebagai mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan Mesir. Alhamdulillah atas keberkatan Rasulullah SAW, pada tanggal 1 Julai 2020 yang lalu, restoran GH Corner Cairo telah dapat kembali beroperasi seperti biasa. Sejak pandemik COVID-19, GH Corner Cairo hanya dapat menyediakan khidmat tempahan bawa pulang dan juga khidmat pesanan penghantaran kepada para pelanggan sebagai mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan Mesir. Alhamdulillah atas rahmat dan kasih sayang Allah, setelah hampir 2 bulan beroperasi, sambutan pelanggan dilihat kian meningkat, terutama pelajar-pelajar dari Malaysia, Indonesia, Thailand, Brunei, China, Somalia, Bangladesh dan juga pelanggan-pelanggan dari warga tempatan. Dalam usaha memberikan khidmat yang terbaik, para staf sentiasa dibimbing untuk sentiasa menjaga hubungan dengan Allah dan Rasul melalui solat dan dengan menjauhi dosa serta menjaga hubungan sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Seterusnya, aspek kebersihan diri dan premis diberi perhatian dan dipastikan sentiasa terjaga agar Islam dilihat dan dirasakan bersih dan indah berwibawa. Setiap pelanggan yang datang disambut dan dilayan sebagai tetamu sesuai dengan mafhum hadis Rasulullah SAW bahawa kedatangan tetamu membawa rahmat dan kembalinya penghapusan dosa. Demikianlah setiap staf menerima bimbingan untuk membina peribadi mulia berkat panduan dan pimpinan syarikat GISB Holdings, khususnya yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali selaku pengerusi eksekutif GISB Holdings, perangkap pengarah Zon Mesir serta barisan kepimpinan Zon Mesir. Alhamdulillah atas keberkatan Rasulullah serta para kekasihnya, pada 12 September 2020 yang lalu, Wakil Remaja Pembela Ummah GISB Holding Cawangan Uzbekistan telah mendapat undangan ke majlis perkahwinan dari seorang kenalan GISB Holding di sana, iaitu saudara Mohsin Aka. Beliau merupakan seorang kenalan GISB Holdings dan telah menjadi tuan rumah ketika almarhum Ustaz Asy'ari Muhammad mula-mula berdakwah ke Uzbekistan pada tahun 1992. Majlis perkahwinan kenalannya ini berlangsung di Bandar Chinos yang terletak di sebelah barat Tashkent, kira-kira 50 km dari Tashkent. Atas keberkatan Rasulullah SAW, perjalanan ini telah dipermudahkan diiringi bersama pesanan yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali, pengerusi eksekutif GISB Holdings, merangkap pengarah Zon Uzbekistan Rusia agar sentiasa memperbetulkan niat serta mempamerkan akhlak Islam kepada hadirin di dalam majlis tersebut.
Seramai 3 orang wakil remaja pembela ummah telah hadir ke majlis ini dengan menaiki sebuah kenderaan milik GISB Holding Uzbekistan bersama saudara Muhsin Aka serta 2 orang rakannya iaitu Abdul Rahim Aka dan Imam Abdul Qadir yang merupakan mufti juga merangkap imam di salah sebuah masjid di Tashkent. Majlis tersebut telah dimulakan dengan bacaan ayat suci Al-Quran dan selawat serta diserikan dengan ceramah ringkas berunsurkan tauhid yang disampaikan sendiri oleh Imam Abdul Qadir. Di kesempatan itu, wakil remaja pembela ummah telah berpeluang untuk menyampaikan 2 buah nasyid dalam bahasa Arab iaitu Badakna dan Maulana Ya Maulana. Seterusnya, wakil GISB Holdings Uzbekistan turut mengambil peluang untuk mempromosikan restoran Nur Malaysia Tashkent kepada tetamu-tetamu yang hadir. Mereka diperkenalkan dengan syarikat GISB Holdings dan barisan kepimpinan serta misi syarikat yang ingin menjalinkan hubungan baik sesama insan atas nama Islam melalui pelbagai aktiviti antaranya perniagaan restoran. Di majlis ini juga wakil GISB Holdings dapat berkenalan dengan kenalan-kenalan baru antaranya saudara Syukrat Aka. Dia merupakan seorang ahli perniagaan yang mengedarkan pelbagai jenis air minuman halal di kawasan Chinos ini. Alhamdulillah, rombongan remaja pembela ummah ini dijemput ke rumahnya untuk tumpang solat sunat duha. Difahamkan, rumah ini merupakan antara markas bagi tarikat Naqsyabandi di daerah ini. Walaupun perkenalan yang singkat, namun beliau sangat meraikan, bahkan menghadiahkan serban Uzbek dan frame tulisan khat kepada rombongan. Semoga perkenalan ini akan berterusan agar Islam terus dimeriahkan semula di bumi Uzbekistan dengan keberkatan dan doa para kekasih Allah. Pendidikan adalah satu aspek yang amat penting dalam kehidupan kerana ia penentu bagi kejayaan dan keselamatan setiap insan. Pendidikan adalah melibatkan fizikal, akal, nafsu dan hati manusia. Antara cabang aktiviti dalam pendidikan ialah rehlah. Melalui rehlah akan terdidik seluruh unsur yang ada dalam diri, baik fizikal maupun spiritual. Sektor pendidikan adalah salah satu sektor yang utama dalam GISB Holdings. Pendidikan amat penting kerana ia penentu bagi kejayaan dan keselamatan setiap insan di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Alhamdulillah, setelah perintah kawalan pergerakan mula dilonggarkan dan kesempatan musim panas yang masih berbaki, pihak pentadbiran pendidikan nesri dan kanak-kanak dengan panduan dari para pimpinan zon telah mengatur satu program rehla untuk seluruh anak-anak dari peringkat nesri hingga ke peringkat sekolah rendah. Rehlah yang dipimpin sendiri oleh Encik Abdul Fidak Nasiruddin selaku Setiausaha Zon Turki Eropah diiringi oleh para guru dan penjaga serta remaja pembela ummah unit maritim. Rombongan bertolak seawal pagi dengan menaiki kenderaan milik GISB Holdings Zon Turki Eropah menuju ke sebuah kawasan rehlah tepi pantai yang terletak kira-kira 7 km dari vila. Sesuai dengan matlamat rehlah ini diadakan, pelbagai program dan aktiviti telah disusun, antaranya sukaneka, mandi manda dan solat berjemaah di tepi pantai. Sesuai dengan tuntutan fitrah, terutamanya pada anak-anak yang masih suci serta aktif, rehlah seperti ini akan menghiburkan mereka. Semoga dengan menghiburkan mereka, Allah memberi keberkatan kepada semua yang lain. Para guru pengiring disusun mengikut tugasan masing-masing termasuk aspek keselamatan yang amat diberi perhatian terutama di kawasan laut ini. Alhamdulillah, melalui sektor pendidikan dalam GISB Holdings, semua anak-anak ini adalah anak-anak bersama dan diberi kasih sayang serta dididik bersama oleh ibu bapa, guru dan masyarakat sekeliling mereka. Demikianlah antara konsep pendidikan yang diterapkan oleh kepimpinan GISB Holdings yang diterajui oleh pengerusi eksekutifnya yang berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali, merangkap pengarah Zon Turki Eropah. Alhamdulillah, dengan keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkat panduan serta doa dari yang berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali selaku pengerusi eksekutif GISB Holdings merangkap pengarah Zon Haramain. Unit media Zon Haramain telah direzekikan untuk membeli sebuah kamera berjenama Sony dari model A7S Mark II. Tujuan pembelian kamera tersebut adalah bagi menyahut hasrat Ketua Setiausaha Zon Haramain yang berbahagia Tuan Muhammad Adib Atamimi untuk mewibawakan lagi kelengkapan media di sini. Kamera ini dipilih kerana mempunyai beberapa kelebihan, antaranya dilengkapi dengan sensor yang lebih cekap, hasil gambar yang lebih cantik dan kemampuan pengembaran yang lebih lancar berbanding sebelumnya yang hanya menggunakan kamera telefon pintar.
Hasil pencarian atas talian, beberapa pilihan ditemui, antaranya sebuah kamera terpakai yang sesuai yang ingin dijual tetapi diriat. Namun hasil rujukan kepada barisan kepimpinan GISB Holding Zon Haramain terdiri dari timbalan Ketua Setiausaha Zon yang berbahagia Tuan Surahbil Amran dengan kerjasama yang berbahagia Puan Aziz Ahmad Jani selaku timbalan Ibu Zon Haramain serta yang berbahagia Encik Ikrimah Abdul Rashid selaku Setiausaha Zon Haramain. Pilihan jatuh pada tawaran penjual dari Jeddah. Ini kerana faktor kedudukannya yang jauh lebih hampir dengan Villa GISB Holdings Haramain berbanding Riyadh yang berada sejauh kira-kira 900 km. Walaupun harganya lebih tinggi, namun ia lebih berbaloi dari segi kos perjalanan dan masa. Seterusnya, bagi meningkatkan lagi mutu penghasilan kerja-kerja penggambaran yang sedang diusahakan seperti filem pendek, kapsul, breaking news dan sebagainya, sebuah mikrofon 2 saluran tanpa wayar berjenama Boya telah dibeli. Alhamdulillah, Allah telah permudahkan urusan pembelian mikrofon ini di sebuah kedai peralatan media dengan harga yang berpatutan iaitu 574 Saudi Rial dan mampu berfungsi dengan baik sehingga jarak sejauh 60 meter. Mikrofon ini diharapkan akan dapat membantu meningkatkan kualiti rakaman suara ketika penggambaran. Walaupun terdahulu dari itu terdapat satu pilihan lain dari jenama Siramonik yang dirasakan lebih baik. Namun tidak bersesuaian kerana tanda harganya jauh lebih tinggi, mencecah 900 Saudi Rial serta hanya didapati secara atas talian yang mengambil masa sebulan untuk sampai. Semoga dengan adanya kelengkapan yang lebih berwibawa ini, unit media di Zon Haramain akan dapat menyemarakkan lagi penerbitan bahan-bahan media seperti yang dihasratkan oleh para pimpinan GISB Holdings, khususnya pengerusi eksekutifnya yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutifnya yang hormat Datuk Lokman Hakim Forten serta ahli lembaga penasihatnya. Moga ini dapat memberi kebaikan dan manfaat yang besar kepada umat Islam khasnya dan kepada manusia sejagat amnya agar dapat mentaati Allah serta merindukan Nabi. Kita beralih ke isu semasa negara Turki. Hubungan UAE, Bahrain, Israel. Perjanjian normalisasi hubungan diplomatik yang baru dimeterai antara dua buah negara Arab ini dengan Israel adalah salah satu bukti Islam akan kembali di akhir zaman ini. Tidak dinafikan ia menjadi kebanggaan bagi Barat, terutama bagi Trump yang sedang bergelut untuk mempertahankan kedudukannya sebagai Presiden Amerika Syarikat dalam pilihan raya Presiden Amerika pada 3 November tidak lama lagi. Perkembangan ini akan melonjakkan sokongan terhadapnya, terutama daripada pengundi di kalangan evangelis Kristian pro-Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dengan bangga mengisytiharkan akan ada lagi negara-negara di Asia Barat yang akan mengikut jejak langkah UAE dan Bahrain. Jika benar ini terjadi, maka terbuktilah apa yang telah disabdakan oleh Nabi SAW bahawa umat Islam di suatu masa nanti akan dikeroyok oleh musuh Islam bagaikan hidangan makanan yang disantap beramai-ramai. GISB Holdings yang diterajui oleh pengurusi eksekutifnya yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali dan dibantu oleh CEO yang hormat Datuk Lokman Hakim Forten serta seluruh ahli lembaga penasihat GISB Holdings sedang menggembeling seluruh daya untuk mengumpulkan sebanyak mungkin sifat takwa berasaskan pembangunan iman, ukhuwah, kesefahaman dan keselarasan di kalangan para pegawai dan staf agar terselamat dari dikeroyok oleh musuh Islam. Hanya golongan hamba-hambanya yang bertakwa sahaja dijamin mendapat pembelaan dari Allah dan dengan sebab mereka, dunia Allah akan selamatkan. Sememangnya diketahui bahawa UAE sebenarnya sudah lama menjalinkan hubungan secara separa rahsia dengan Israel, terutama dalam bidang pembangunan, perdagangan dan ekonomi serta ketenteraan dan perisikan. Ahli-ahli perniagaan Israel kerap berulang-alik ke UAE menggunakan pasport negara asing. Nama UAE terhalang dari mengisytiharkannya secara terbuka kerana bimbang reaksi balas dari Liga Arab yang bersepakat untuk menafikan kenegaraan Israel selagi mana isu wilayah jajahan Palestin diselesaikan. Mereka juga bimbang akan mendapat tentangan hebat dari rakyat yang dikhawatiri akan menjatuhkan rejim pemerintahan beraja dan menaikkan pemerintahan republik.
maka UAE bekerjasama dengan Persikan Amerika Syarikat dan Israel mencipta suatu fenomena berupa ancaman Iran ke atas negara teluk. Lalu selama hampir 1 dekad, UAE menaja berbagai operasi termasuk peperangan di Yaman bagi menggambarkan betapa bahaya ancaman Iran ke atas mereka. Usaha ini yang telah menelan belanja yang bukan kecil telah sedikit sebanyak mempengaruhi perspektif warga UAE serta negara-negara Arab lain untuk mencari rakan sekutu bagi membendung ancaman Iran. Di samping propaganda yang berjaya terhadap ancaman Iran, Barat menyedari bahawa bangsa Arab yang majoritinya Islam akan mencari bantuan dari kalangan negara umat Islam jua. Pastinya Turki yang sedang meningkat pengaruhnya akan menjadi pilihan utama mereka. Ini amat bertentangan dengan kehendak Barat yang juga takut kepada kuasa Turki yang sedang melonjak naik. Dengan kuasa wang yang dimiliki, UAE telah membelanjakan berpuluh bilion USD bagi menaja individu serta agensi media yang bekerja keras untuk memburukkan Turki dan Erdogan. Sedia maklum, media adalah senjata paling ampuh di era moden ini. UAE menggunakan seluruh saluran rangkaian TV satelit, surat khabar, majalah, laman berita dan pusat penyelidikan yang ditajanya bagi merancuni pemikiran bangsa Arab agar diplomat Mesir, Arab Saudi dan UAE tahun lalu. Perjanjian damai dengan Israel ini adalah untuk menyerlahkan para munafikin zaman ini. Kesimpulannya, Turki atas nama Islam tidak akan tergugat walau bagaimana sekalipun usaha musuh-musuhnya. Turki besar sedang berperanan dengan keberkatan usaha membaiki diri iaitu dengan penumpuan 90% pembangunan insan dan 10% pembangunan material oleh Turki kecil. Pertikaian hak penerokaan minyak dan gas di timur Laut Mediterranean. Perairan timur Laut Mediterranean telah dikenal pasti memiliki deposit gas asli sejak 1970-an lagi oleh Mesir, diikuti oleh penemuan-penemuan baru sumber gas asli di perairan ini. Pada 2003, satu perjanjian persefahaman telah dimeterai antara Mesir, Lebanon, Israel dan Cyprus bagi menubuhkan sebuah zon ekonomi eksklusif antara 4 buah negara ini bagi membenarkan operasi cari gali minyak dan gas asli. Di sinilah krisis antara Turki dan Greece bermula kerana pertindihan kawasan yang dituntut oleh kedua ahli pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara atau NATO ini, seperti apa yang sedang berlaku di Laut Cina Selatan dan Laut Natuna antara China dan Indonesia. Pertindihan kawasan ini berlaku merujuk kepada pembahagian Pulau Cyprus yang merupakan pulau ketiga paling ramai penduduk di Laut Tengah atau Mediterranean itu kepada dua bahagian, iaitu bahagian utara yang ditadbir oleh kuasa de facto Republik Turki Cyprus Utara, manakala bahagian selatan ditadbir oleh Republik Cyprus di bawah Greece. Oleh kerana Republik Turki Cyprus Utara tidak mendapat pengiktirafan antarabangsa, maka Greece yang mendapat sokongan Kesatuan Eropah, terutama Perancis dan juga Barat serta konco-konconya termasuk UAE telah menafikan hak zon ekonomi eksklusifnya. Namun Erdogan tetap menuntut hak perairan Republik Turki Cyprus Utara berdasarkan Undang-Undang Maritim Antarabangsa. Erdogan mengalu-alukan semua pihak terutama Greece untuk mendapatkan penyelesaian di meja rundingan. Erdogan tidak akan berdiam diri terhadap mana-mana pihak yang bertindak sewenang-wenangnya di timur Laut Mediterranean ini, terutama pihak-pihak yang mempunyai agenda jahat terhadap Islam. Ketika kemelut ini, Erdogan telah mengumumkan berita gembira buat Turki, iaitu penemuan terbaru sumber gas asli di perairan Laut Hitam miliknya. Allah SWT terus mempersiapkan Turki besar dengan segala keperluan untuk menghadapi tekanan musuh Islam yang kian terdesak. Allah sedang menyalurkan bantuannya kepada hamba-hambanya yang berkelayakan. Sudah sampai masanya untuk para pejuang yang benar-benar jujur dan ikhlas untuk terus tunduk, menyerah diri kepada Allah, Rasul dan pemimpin untuk diproses seperti mana para pejuang terdahulu. Proses berbentuk ujian-ujian. Sekian sahaja dari kami. Kembali ke studio utama Ikhwan News. Terima kasih kepada rakan setugas daripada Bilik Berita Turki Eropang, Balkan, Khurasan Timur Tengah dan Rusia. Perpaduan yang diikat oleh agama lebih kuat daripada perpaduan yang diikat oleh ideologi, oleh ikatan darah,
oleh ikatan ekonomi, oleh ikatan senasib. Oleh itu umat Islam kalau mahu perpaduannya kuat, jadikanlah Islam sebagai pengikatnya. Sebagai penutup, saksikan kemeriahan bingkisan aktiviti rehla di Central Coast, New South Wales, Australia. Sekian saja daripada kami. Assalamualaikum.